Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sambung balik kitab kita ni Sahih Fiqh Sunnah oleh Abu Malik Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid As-Sani. Sahih Fiqh Sunnah. Jadi kita bicara sebelum ni iaitu penceraian melalui mahkamah ataupun pengadilan. Jadi antara bicara tu banyak-banyak tu salah satunya ialah tak binafkah ataupun suami hilal lah. Jadi kita tak ada bicara lagi suami hilal dah. Okey, penceraian kerana suami hilang atau pergi meninggalkan isteri. Pertama, penceraian kerana suami pergi meninggalkan isterinya. Jika suami pergi meninggalkan isterinya sementara isteri mengetahui tempatnya dan memungkinkan untuk menghubunginya, maka para ulama fiqh berpendapat mengenai boleh atau tidaknya menuntut cerai kerana faktor ini dalam sejumlah pendapat. Ada khilaf lagi, ada beza pendapat. Dia tahu tak lagi kat mereka kejepung. Kadang-kadang dia boleh telefon ni. Tak sekelik ya. Perbezaan pendapat mereka terletak pada hukum kesinambungan dalam berhubungan intim. Apakah ini hak isteri seperti halnya hak suami ataukah bukan? Ulama mazhab Hanafi dan Syafi'i dan ini juga satu pendapat di kalangan mazhab Hanbali menyatakan kesinambungan berterusan dalam perhubungan intim adalah hak bagi suami saja. Dan isteri tidak memiliki hak untuk itu. Jika suami tidak mencampuri isterinya untuk waktu tertentu, maka ia tidak dianggap menzalimi isterinya lagi. Jika suami sedang berada di rumah atau berpergian. Berdasarkan ini, menurut mereka, isteri tidak berhak menuntut cerai kerana hal tersebut sahaja. Ini juga mazhab Ibn Hazm Az-Zahiri. Dia rujuk kitab Al-Ummu Ibn Abidin Al-Muhalla Al-Mughni. Hanafi dan Syafi'i maksudnya. Dan sebahagian mazhab Hanbali. Sementara itu, ulama mazhab memiliki pula berpendapat kesinambungan dalam berhubungan seksual adalah hak isteri secara mutlak. Ini juga merupakan pendapat yang kuat di kalangan ulama mazhab Hanbali. Namun mereka membatasinya, iaitu selama suami tidak memiliki uzur yang menghalanginya untuk melakukan hubungan intim, misalnya sakit atau yang lainnya. Oleh kerana itu, mereka membolehkan tuntutan cerai bagi isteri yang ditinggal pergi suaminya dan mereka mensyaratkannya 19 syarat. Jadi berapa syarat ni boleh minta cerai bini kalau tak lelaki tinggal hilang lari pahaman kan. Kepergian suami yang cukup lama. Para ulama berbeza pendapat mengenai batasan waktunya. Menurut ulama mazhab Hanbali lebih dari 6 bulan. 6 bulan hilang kat boleh minta cerai. Mereka berdalil dengan riwayat dari Umar radhiyallahu anhu bahawa dia menetapkan waktu 6 bulan bagi pasukannya dalam peperangan. Mereka yang berangkat selama 1 bulan, bermukim selama 4 bulan dan pulang selama 1 bulan balik. Jadi 6 bulan semua sekali. Sebulan pergi, 4 bulan duduk sana, sebulan balik-balik jadi 6 bulan. Rujuk kitab Al-Ummu, hadis riwayat Sa'id bin Mansur dengan sanad yang hasan diriwayatkan juga oleh Abdul Razak dari Ma'mar dengan redaksi penyampaian hadis. Ini memiliki sejumlah riwayat pendukun yang disebutkan oleh Ibn Katsir dalam tafsirnya, namun pada sebahagian jalur riwayat disebutkan 4 bulan. Dan pada jalur lainnya 6 bulan. Jadi ada beza lah, ada kata 4 bulan 6 bulan. Tapi ayat sana 4 bulan duduk sana, 2 bulan pergi, sebulan balik. Jadi 6 bulan sama sekali. Hal ini Umar lakukan sebab ia mendengar keluhan seorang perempuan di Madinah yang suaminya pergi meninggalkannya untuk berjihad jalan Allah. Sementara itu, ulama mazhab memiliki dalam pendapat yang kuat di kalangan mereka membatasi 1 tahun atau lebih. Mazhab memiliki pula 1 tahun. B. Kepergian suami tanpa uzur. Jika suami berpergian kerana satu uzur, misalnya untuk melaksanakan haji, berdagang, untuk ilmu dan semisalnya, pergi ke apa sahaja, maka isteri tidak berhak menuntut cerai secara mutlak kerana ditinggalkan suaminya. Kerana yang ada tugasnya, pergi ke mencari titih berniaga ke, buat haji ke, menuntut ilmu dan sebagainya yang ada uzur yang dibenarkan, maka dia kira dimaafkan dan tidak bolehlah isteri minta cerai. Isteri mengkhawatirkan mudarat terhadap dirinya. Maksudnya di sini adalah terjerumus dalam perzinaan. Jadi dia tak boleh sabar, dia takut terlibat zina ke apa. Barulah dia boleh minta cerai. D. Hakim telah mengirim surat kepada suami agar kembali kepada isterinya atau membawanya ke tempatnya sekarang atau menolaknya
dan memberikannya tempoh cukup untuknya. Jadi ada tempoh daripada pihak berwajib, mahkamah keperadilan kau. Yang pentingnya dia beri tempoh. Kalau tak jawab lagi, dia boleh bawa mahkamah, boleh putus lah, boleh fasakh dia. Aqil Malik katakan pendapat yang membolehkan tuntutan cerai bagi isteri yang tinggal pergi oleh suaminya adalah pendapat yang lebih kuat. Dia kata tidak diragukan lagi. Sebab yang benar bahawasanya berhubungan intim dengan cara yang baik merupakan hak isteri juga seperti yang telah dipaparkan sebelumnya. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, walahunna mislu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf, dan mereka perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajipannya menurut cara yang patut. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 228. Jadi tak kira lelaki perempuan ada hak masing-masing dah. Terperhitungkannya uzur suami dalam meninggalkan isteri dan tidak berhubungan intim dengannya secara baik diakui dalam pendapat ulama mazhab Hanbali. Tetapi dengan ketentuan bahawasanya kepergian suami itu tidak melebihi waktu yang dinantikan oleh isteri yang ditinggal pergi. Penjelasannya akan dibahaskan pada tempatnya nanti. Jadi kita ni mazhab kita ni Malaysia ni ada dah ni lafaz apa? Dipanggil ta'liq dah. Lafaz ta'liq tu, lepas nikah tu dia isi. Boleh kalau 4 bulan agak dia apa? Lebih 4 bulan agak dia boleh minta lah. Kalau dia bayar ke mahkamah ke apa, boleh cara di mahkamah lah. Mahkamah akan tengok lah betul ke tidak betul. Kalau lebih 4 bulan dia boleh buat tuntang. Sama telah dah setahun kau tak lelaki tak kelik dah. Lelaki boleh lah. Adapun pembatasan waktu 6 bulan jika nukilah dari Umar radhiyallahu anhu itu sah maka itu adalah pendapatnya. Jika tidak sah maka pembatasan dengan waktu ilak iaitu 4 bulan tentu lebih utama. Kalau nak kira waktu 9 bulan pun kerana 10 bulan pergi 10 bulan balik tolak waktu lah. Tak tambah waktu. Jadi kalau nak kira dari segi dalil yang lebih jelas ialah 4 bulan dah. Sebab ilak ni 4 bulan dah. 4 bulan tu maksimum dah. Soalnya dalam Quran sebut 4 bulan agak dia kena putus. Sama ada mesti putuskan sama ada bersama isterinya lagi ataupun terus cerai isteri dia. Tak boleh lebih daripada 4 bulan lah. Tidak nyanyi ke Otin lah. Nyanyi pada isteri dah. Apalagi pada sebahagian jalur periwayatan disebutkan Umar mengirimkan surat pada para komandan pasukannya, janganlah kalian menahan seorang lelaki dari isterinya lebih dari 4 bulan. Jadi Umar pun ada surat tapi kata jangan tahan lebih daripada 4 bulan. Hal ini telah dipaparkan pada bahasan tentang waktu ilak. Wallahu a'lam. Bentuk perceraian disebabkan suami yang meninggalkan isterinya. Para ulama yang berpendapat bahawa bolehnya seorang isteri menuntut cerai kerana ditinggal pergi oleh suaminya telah bersepakat bahawasanya perceraian ini mestilah dengan keputusan hakim. Kalau macam mana pun nak minta cerai dia kena hakim dah. Cuma dia ni ada hak untuk tuntut cerai apabila penuh syarat-syarat tadi lah kita bicara dah. Jadi bukan dia sendiri dia kena jumpa hakim. Hakim tengok putus betul ke sepatut ke dah suami hilang ni tanpa uzur ke tak boleh dihubungi ke siasat lebih kurang cara lebih kurang lepas tu barulah diputuskan oleh mahkamah dah. Oleh hakim tu mahkamah dah. Sebab ini adalah perkara yang memerlukan penelitian maka tidak dapat dilaksanakan tanpa keputusan hakim. Menurut ulama mazhab Hanbali penceraian dalam bentuk ini adalah fasakh. Mazhab Hanbali kata fasakh, ini bukan talak, ini fasakh. Adapun ulama mazhab Maliki penceraian dalam kondisi ini adalah talak. Itu mazhab Maliki. Namun mereka tidak menjelaskan apakah ini talak ba'in ataupun talak raj'i. Ya. Apakah suami yang ada hukum penjara dipisahkan dari isterinya? Suami yang dihukum penjara tentu tidak berada di samping isterinya. Namun tempatnya sudah diketahui secara pasti. Yang ini di dalam penjara lah. Menurut jumhur ulama, suami itu tidak dipisahkan dari isterinya sama sekali. Kalau tahu dia dalam penjara, tak boleh pisah terus. Tak boleh. Hal ini berbeza dengan pendapat ulama mazhab Maliki. Jumhur ulama kata tak boleh pisah suami isteri. Walaupun keputusan hakim tak boleh. Pasal tahu dia penjara, dia ada tempoh tertentu lah dah. Cuma yang mazhab Maliki berbeza dah. Adapun menurut ulama mazhab Hanafi dan Syafi'i, kerana suami berada jauh dari isteri dan diketahui masih hidup, maka mereka tidak membolehkan tuntutan isteri untuk cerai kepada suaminya seperti dipaparkan sebelumnya. Sedangkan menurut ulama Hanbali, alasannya adalah kerana kepergian suami itu adalah suatu uzur. Sebabnya ada uzur. Dia bukan saja-saja tinggal bini dia. Dia tak setinggal pun bini dia. Cuma dia kena masuk jaga. Ada kes-kes kan, dia masuk jaga lah. Penceraian kerana suami hilang. Tak ada dihubungi dah. Hilang tak tahu mana dah. Bukan tak ada uzur tadi. Kalau bicara pun tak ada uzur atau pada uzur ni. Tak tahu apa mana dah. Jika suami pergi meninggalkan isterinya lalu tidak diketahui beritanya dan isteri tidak mengetahui apakah suaminya masih hidup ataupun tidak, mati ke hidup ke tak tahu dah. Maka ini disebut mafqud, yakni suami hilang. Dipanggil mafqud.
Mazhab ulama tentang bolehnya isteri yang kehilangan suami mengajukan tuntutan cerai adalah seperti mazhab mereka tentang isteri yang ditinggal pergi oleh suaminya. Secara umumnya, kerana mafqud orang yang hilang adalah gharib, orang yang pergi ditambah dengan suatu kriteria. Jika suami hilang, maka tentang nasib isterinya, para ulama memiliki beberapa pendapat sebagai berikut. Rujuk Al-Bada'i, Ad-Dasqi, Mughni Muhtaj, Al-Umu, Al-Mughni, Al-Muhalla. Pertama, isteri tidak boleh menikah dengan lelaki lain dan tidak berhak untuk cerai walaupun waktunya lama sampai jelas kematian suaminya atau talaknya. Ini pendapat, salah satu pendapat lah. Ini merupakan pendapat ulama mazhab Hanafi dan Syafi'i dalam pendapat barunya. Ini call jadi dah masa di Mesir. Imam Syafi'i berada di Mesir. Ini juga pendapat yang dinyatakan oleh Ibn Hazm. Hujah mereka adalah satu dah. Hujah pertama diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Ia berkata Nabi SAW bersabda, Imra'atul mafqud imra'atuhu hatta ya'tihal bayan. Isteri dari suami yang hilang adalah tetap sebagai isterinya hingga ada kejelasan bukti yang dia terima dah. Dia pasti dia mati dulu kau gapo dah. Hadis riwayat Bahaqi tapi dhaif ni. Hadis riwayat ini dhaif. Hujah yang kedua, dalil yang kedua dah. Riwayat dari Ali radhiyallahu anhu ia berkata, ia mengatakan, jika seorang isteri kehilangan suaminya, maka janganlah dia menikah dengan lelaki lain sampai perkaranya menjadi jelas. Sampai perkaranya menjadi jelas. Disebutkan oleh Bahaqi, guru kami mengatakan dalam Jami' Ahkam An-Nisa, sanadnya perlu diteliti. Maksudnya tak kuat mana jugalah. Diriwayatkan juga dari Ali bahawasanya ia berkata bahawasanya tentang isteri dari lelaki yang hilang. Wanita itu adalah isterinya yang tengah memperolehi ujian, maka hendaklah ia bersabar sampai jelas kematiannya atau talaknya. Al-Hafiz dalam Fathul Bari menisbahkan kepada Abu Ubaid kitab nikah dan Ibnu Qudamah dalam Mughni, riwayat ini mursal. Sanad-sanadnya masih perlu dikaji lagi nah. Tak jelas lah sahih tak sahih. Yang hujah di ketiga, dalil yang ketiga, wanita itu tetap sebagai isteri seperti isteri-isteri lainnya, maka tidak terjadi perceraian antara dirinya dengan suaminya, kecuali ada faktor yang mengharuskan terjadinya penceraian seperti kematian ataupun talak. Hilangnya suami tidak mengharuskan adanya penceraian lagi. Ini hujah dia lah. Hujah yang keempat, tidak boleh memvonis menghukum kematian suami agar dapat membahagikan hartanya. Dan tidak boleh juga memvonis kematian suami agar orang lain boleh menikahi isterinya. Tak boleh lagi. Ini pendapat yang pertama. Pendapat kedua, isteri menunggu 4 tahun dari sejak kepergian suaminya. Ini pendapat kedua dah. Lalu divonis dah wafat. Lalu ia menjalani waktu iddah selama 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Setelah itu halal baginya untuk menikah lagi. Ini merupakan pendapat yang kuat dari Imam Ahmad mengenai orang yang kepergiannya mengindikasikan dengan kuat bahawasanya ia telah meninggal dunia. Jadi 4 tahun ni sebabnya maksudnya jika lama sangat kemungkinan mati dah lah. Tak tahu mana 4 tahun ni. Ini merupakan pendapat yang kuat dari Imam Ahmad lah. Pendapat ini juga pendapat lama Imam Syafi'i, qaul qadim. Dengan demikian juga pendapat ulama mazhab Maliki. Jika lelaki itu hilang dalam keadaan damai di negara Islam. Ini juga pendapat Osman, Ali, Ibn Abbas dan para sahabat lainnya. Dari pendapat ini adalah sebagai berikut. Hujah pendapat ini. Hujah pertama, diriwayatkan dari Ibnu Musayyib bahawa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, siapa pun perempuan yang kehilangan suaminya, sementara ia tidak mengetahui keberadaannya, maka ia menunggu selama 4 tahun. Umar Al-Khattab kata dah, tunggu selama 4 tahun. Lalu ia menjalani iddah selama 4 bulan 10 hari. Setelah itu ia halal untuk menikah lagi. Hadis sahih sebab banyak jalur periwayatannya, hadis riwayat Malik, Abdul Razak, Sa'id bin Mansur dan Al-Bahaqi. Kedua, B. Diriwayatkan dari Ibnu Musayyib bahawa Umar bin Utsman memutuskan tentang orang yang hilang bahawasanya isterinya menunggu selama 4 tahun. Orang itu hilang tak tahu mana, isterinya tunggu 4 tahun lah. Dan 4 bulan 10 hari setelahnya, kemudian ia boleh menikah lagi. Jika 4 tahun tu dia sah mati dah. Jika suami pertamanya datang selepas itu, maka ia diberi pilihan antara mengambilnya maharnya atau kembali berumah tangga dengan isterinya kembali. Boleh lagi kalau dia jumpa mahar pula lepas tu lah. Boleh pilihan lah nak pisah atau tidak. Sanadnya sahih, hadis riwayat Abdul Razak. Ketiga, hujah ketiga. Pendapat kedua ni hujah ketiga. Diriwayatkan dari Jabir bin Zaid, dari Ibn Abbas dan Ibn Umar. Keduanya berkata, seorang isteri yang kehilangan suaminya menunggu selama 4 tahun. Ibn Umar mengatakan, selama 4 tahun itu ia diberi nafkah dari harta suaminya.
Sebab ia menahan dirinya untuk menunggu suaminya. Jadi harta tak lelaki dia mana ada tu, korek habis, gunalah sampai 4 tahun lah. Sanadnya sahih, hadis riwayat Sa'id bin Mansur dan sebenarnya tahu jamin lantuk cukup dak, jamin dulu mungkin cukup dah. Tidak ada riwayat yang sahih dari yang keempat ni, tidak ada riwayat sahih dari seorang sahabat pun yang menyelisih hal ini. Jadi sahabatnya seolah sepakat dalam pendapat yang kedua ini dah. Tunggu 4 tahun. Menurut ulama mazhab Hanbali, dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah, tidak disyaratkanlah bagi isteri untuk menunggu selama waktu tertentu. Dan jatuhnya penceraian setelah itu adalah keputusan hakim. Mazhab Hanbali yang Syekhul Islam dia tu, Ibn Taymiyah tu. Dalam mazhab dia Syekhul Islam mazhab Hanbali, Ibn Taymiyah mazhab kita, Syekh Zakaria Al-Sari dah. Syekhul Islam mazhab kita dah. Tak apalah, yang penting sini dia katanya tak kira lah 4 bulan kau 4 tahun kau berapa tahun kau, yang penting ni diputus oleh mahkamah. Keputusan mahkamah tu muktamad dan dia pemutus. Jadi tak kira atas undang-undang negara dia atau perbincangan ketua negara lah. Tengok kesesuaian masuk lah. Pendapat ketiga pula, tidak ada alasan yang mengharuskan isteri untuk menunggu suaminya dan ia berhak meminta fasakh pada hakim. Ini adalah pendapat yang dinukil oleh As-San'ani dari Imam Yahya dan menilainya sebagai pendapat yang bagus. Guru kami, semoga Allah meninggikan darjatnya, memilih pendapat ini dan mensyaratkan agar isteri mengajukan cerai dengan alasan khawatir terjerumus ke dalam fitnah, yakni perzinaan. Subulus Salam dan Jami' Ahkam Nisa Mustafa Al-Adawi. Dan dasar pendapat ini adalah keumuman dalil-dalil berisi perintah untuk menghilangkan kemudaratan, seperti firman Allah Ta'ala, wala tumsikuhunna dirara li ta'tadu. Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 231. Kalau nak tak lelaki nak khianat, dia tinggal bini bodoh-bodoh gitu nak. Siapa kau nafkah apa tak beri, apa tak beri. Nyanyi lah tak. Dari sebab itu dia kata, mungkin ada maksud jahat. Mungkin lah ada untuk nyanyi kotin. Ada maksud jahat lah. Nak tunggu 4 tahun kau, banyak tahun nyanyi lah. Begitu juga dengan sabda Nabi SAW, la darara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh menimpakan bahaya kepada orang lain. Sungguh disyariatkannya penceraian untuk menghilangkan kemudaratan dalam kasus ilak, zihar, cacat dan yang serupa dengannya. Jadi semua tu, zihar ke 4 bulan, ilak pun maksimum 4 bulan dah. Cacat dan sebagainya pun ada cara dia. Sementara dalam kes ini, mudaratnya lebih berat dah. Kalau mai tak tahu, mudarat lebih berat lah dah. Adapun tentang waktu menunggu bagi isteri, maka tidak ada satu pun dalil yang marfu' dari Nabi SAW sehingga menunggu tidaklah wajib baginya. Jadi, segi dalil dari segi Nabi tidak. Semuanya pendapat Umar bin Khattab yang tidak ditentang oleh sahabat-sahabat lain. Itu dah kalau hujah paling kuat apa dah. Nabi sendiri ni tidak putus lah. Tidak ada jelas daripada Nabi. Apabila amalan sahabat lain, dia tidak jadi muktamad lah dah. Dia tidak jadi kata perkara diputuskan oleh sahabat tu. Walaupun kalau kita kata molek sekalipun, ada waktu-waktunya kita boleh tinggalkan kerana maslahat tertentu dah. Bukan hadis Nabi nak kena jaga sungguh-sungguh lah sikit dah. Ni kalau ada maslahat sikit pun takut nyanyi kotin boleh kita ubah. Kerana apa? Kerana nyanyi dah. Tak tunggu 4 tahun tu. Lama sangatlah dah. Aku Abang Malik katakan, adapun tentang bolehnya isteri yang kehilangan suaminya untuk mengajukan tuntutan cerai, maka tidak diragukan lagi bahawa kaedah dan prinsip syariat mendukungnya. Demikian pula para sahabat juga berpendapat demikian. Ada kata sahabat berpendapat demikian. Alasannya adalah kerana ada mudarat yang diperolehi isteri akibat kehilangan suaminya. Kecuali jarang sekali ada isteri yang tidak merasa mendapat kemudaratan. Dalam hal ini ada jaga benar lah. Tapi yang perlu digarisbawahi, bahawa berapa lama waktu yang menjadi standard untuk menunggu bagi sang isteri, lalu setelah itu dibolehkan baginya untuk minta fasakh. Apakah ketetapan Umar dan para sahabat lainnya merupakan kemestian? Mesti ikut atau tidak? Seorang boleh berpegang pada pendapat Umar dan para sahabat lainnya sebab tidak ada pendapat seseorang pun dari kalangan mereka yang menyelisihinya. Dan dengan demikian pendapatnya memiliki landasan. Kita ada orang ada kuat kalah lah dah pendapat 4 tahun tu dah. Sementara yang lainnya boleh mengatakan pendapat para sahabat hanya merupakan hasil ijtihad mereka. Sedangkan yang kami yakini kebenarannya adalah perkaranya dikembalikan kepada hakim. Dan hakimlah yang berhak menetapkan waktu menunggu bagi isteri. Jadi hakim ni menentukan, pemerintah lah dah. Umar Al-Khattab pun pada masa tu pemerintah. Hakim pun pemerintah. Atau kerajaan yang menetapkan satu-satu kaedah landasan hukum, undang-undang. Dia boleh tetapkan mengikut kesesuaian zaman masing-masing.
Hal itu dapat berbeza-beza kerana perbezaan zaman. Jika pada waktu sahabat ditetapkan selama 4 tahun, seperti pendapat atau keputusan Umar radhiyallahu anhu, kerana dia menyatakan demikian berdasarkan kekuasaan hukum yang dimilikinya. Pada masa mereka, peredaran informasi antara negeri-negeri belum berlangsung cepat. Saya nak tahu satu maklumat mati ke tak mati ni lambat benar zaman dulu tak. Mana ada internet yang satu dah. Di samping itu, sampainya satu berita dari satu wilayah ke wilayah lain sangatlah sulit, kecuali setelah memakan waktu yang lama. Oleh kerana itu, pada zaman kita sekarang, waktu menunggu itu boleh ditetapkan 1 tahun. Lebih awal apa boleh 1 tahun contohnya dah. Hasyiah Ar-Radah An-Nadiyah ni. Kitab bagus, kita kata dah. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekh Ahmad Syakir. Ahmad Syakir ni ulama. Ni dia kitab ni kali Ar-Radah Nadiyah ni. Hasyiah Ar-Radah Nadiyah. Ar-Radah Nadiyah ni saya tak silap saja. Ulama Pakistan tu dah. Syekh apa? Nama Gapa Khan. Murid kepada Imam Syaukani ni. Lepas tu Ahmad Syakir ni ke dia sikit, dia syarah pula dah. Dia buat hasyiah dia. Kata kepada kitab Radah An-Nadiyah ni. Jadi pendapat ulama zaman moden ni kata boleh pendek sampai setahun dah. Tempat kita ni telah ada ta'liq dah 4 bulan. Kalau 4 bulan boleh dah. Isteri tu minta mahkamah putus untuk fasa untuk cerai lah. Tapi pihak pemerintah hakim dia akan tengok bukti-bukti, tak tahulah selama mana pun lepas tu dia akan putus ke. Jadi nak ia puas hati tak laki tak ada bukti, tak ada gapo maklumat ni, ke hilang dah, boleh minta cerai lah dah. Pemerintah atau hakim tu, qadi tu, atau hakim tu boleh putus, pisahkan atau ceraikan antara suami isteri tersebut kerana tidak ada maklumat, tak tahu hilang untuk laki ni hilang mana. Lepas tu barulah apa kata lepas cerai tu tunggulah 3 bulan ke, nantilah kita tengok lepas ni ada pendapat macam mana, 4 bulan 10 hari kau ikut mati ke ataupun 3 kali kuruk, 3 kali suci atau 3 kali haid dah. Okay, pendapat yang kuat, aku Abu Malik katakan pendapat yang terakhir ini cukup beralasan. Pendapat yang kata tidak mesti 4 tahun, setahun pun pada dah ataupun seumpama itulah dah. Apalagi di zaman sekarang berbagai-bagai sarana komunikasi moden telah tersedia. Alasan lainnya adalah bahawa ini dapat menghilangkan kemudaratan dari isterinya. Terutama di zaman yang syarat dengan fitnah ini. Bukan zaman dulu, zaman ni zaman fitnah mudah hotin bagi-bagi, jadi fitnah lebih besar. Lebih baiklah dia putus awal-awal dah. Namun jelas jika isteri khawatir terjerumus dalam fitnah, ia dapat mengajukan perkaranya pada hakim untuk dipertimbangkan olehnya. Jika hakim memandang ada kemaslahatan dalam memutuskan pembatalan pernikahan, yakni fasakh, tak akan kata boleh lah, putus-putus lah. Maka ia menetapkannya demikian. Jadi hakim boleh putuskan fasakh pernikahan tersebut dah. Boleh lah. Wallahu a'lam. Okay, bentuk perceraian kerana seorang perempuan kehilangan suaminya. Lihat Hasyiah Ibn Abidin Ad-Dasuqi, Mughni Muhtash dan Mughni. Jika perempuan yang kehilangan suaminya atau salah seorang dari ahli warisnya tidak melaporkan perkaranya pada hakim, maka suaminya itu dinilai masih hidup berkaitan dengan hak isterinya menurut kesepakatan ulama. Selagi tak repot, tak boleh buat gapo dah. Cerai ni kena bukan automatik. Dia kena bawa kepada mahkamah dulu dah. Pak kita pergi tu lepas 4 bulan tu, selagi tak minta tak bawa ke mahkamah, makanya tak cara walaupun setahun, 2 tahun, 3 tahun pun sebetulnya. Kalau 4 bulan lepas tu buat selalu, bolehlah cara lalu dah. Jika perkaranya dilaporkan kepada hakim lalu hakim menghukum suaminya telah wafat, maka secara perundangan ikatan pernikahan itu telah berakhir sejak tanggal dikira wafat, dihukum wafat. Jadi pemerintah kata hilang ni kira hilang wafat lah. Lalu menjadi talak bain lah, talak bain. Setelah itu dia serta-merta menjalani iddah wafat lah 4 bulan 10 hari. Status cerainya sebagai talak bain kerana ditinggal mati suaminya, bukan kerana cerai biasa atau fasakh. Di atas suami pemerintah lah. Kalau ikut tadi 4 tahun lah. Kalau ni kata setahun tu pada dah atas pemerintah lah. Jika suami yang hilang kembali setelah putusan cerai dah, apabila putus gapo dah setahun 2 tahun dah putus, cerai lah tak tahu mana tak laki. Lepas tahun ketiga baru kelik. Dalam hal ini ada 3 keadaan sebagai berikut. Pertama, suami yang hilang itu kembali dan isterinya belum menikah lagi dah. Kalau mari-mari bini dia tak nikah lagi dah, baru putus cerai tengok baru mari dah. Perempuan itu tetap sebagai isterinya dengan pernikahan pertamanya dan tidak memperbaharui pernikahan dengannya. Kata tak perlu bagus ni pendapat pertama ni.
Sebab kita hanya membolehkan isteri menikah lagi kerana secara lahiriah suaminya sudah wafat. Anggap dia, kita sepisah dia, anggap dia mati dah. Jika ternyata ia masih hidup, maka yang tampak secara lahiriah itu menjadi gugur. Dan status pernikahannya kembali seperti semula, automatik lagi dah. Sebagaimana hanya jika ada bukti yang menunjukkan kematian suaminya itu, kemudian ternyata ia masih hidup. Tengok, ada bukti mati dah, tengok hidup lagi dah. Lihat Al-Fatwa Al-Hindiyah, Dasuqi, Al-Majmu' Al-Bughniyah. Kedua, suami yang hilang itu kembali setelah isterinya menikah lagi. Dan dia tak tahu mana gapo bawa mahkamah, putus cerai lepas berapa lama, berapa bulan lepas tu menikah bini dia. Tiba mari congok lagi dah. Perempuan itu tetap sebagai isteri suami pertamanya juga. Menurut pendapat jumhur ulama, di antaranya Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Dah. Sebab pernikahan mereka hanyalah sah secara zahirnya, bukan secara batinnya. Jika suami hilang itu datang, maka pernikahan isterinya itu dengan lelaki lain menjadi batal pula. Sebab suaminya baru itu sejatinya menikah dengan perempuan yang masih bersuami lagi. Saat itu suami yang kedua tidak wajib membayar mahar, sebab pernikahannya batal dan belum sampai terjadi persetubuhan. Kalau belum terjadi persetubuhan lah ni nak. Ketiga, suami hilang itu kembali ketika isterinya sudah menikah lagi dan sudah dicampuri oleh suami kedua. Tadi kata sebelum nikah tapi sebelum bersetubuh. Dia kata pakai putus. Pernikahan keduanya kena kembali pada suaminya pertama tadi lah. Suami mari ni dia nikah, lepas nikah setubuh pula dah dengan isteri yang kedua. Telah diriwayatkan secara sahih dari Umar dan Uthman bahawa keduanya memutuskan tentang yang orang hilang dengan membolehkan isterinya menikah lagi. Namun jika suami pertamanya datang, maka lelaki itu diberi pilihan antara mengambil mahar atau kembali berumah tangga dengan isterinya. Maksudnya apa ni? Sanadnya sahih. Tasbih itu sudah dikemukakan. Demikian pendapat dimukakan oleh ulama mazhab Hanbali. Jika orang yang hilang itu memilih isterinya, maka perempuan itu adalah isterinya dengan akad nikahnya yang pertama, sebab pernikahannya yang kedua menjadi batal. Jika suami pertama memilih meninggalkan isterinya, maka ia meminta maharnya dari suami yang kedua. Ada yang mengatakan mahar yang diminta adalah yang diberikan pada isteri dalam pernikahan pertama, dan ini keputusan para sahabat. Ada yang berpendapat mahar yang diminta adalah mahar yang diberikan oleh suami yang kedua. Oleh mana pun suami pertama juga kok ada benda dah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah memilih bahawasanya perempuan itu menjadi isteri suami yang kedua secara lahir dan batin. Tapi Syekhul Islam Ibn Taimiyah katanya bukan suami pertama, dan dia tahu tinggal baru mari patut mengaku dia kira suami pertama lah. Suami kedua lah. Suami pertama tu kira batal apabila diputuskan oleh hakim. Kita kira pendapat yang kuat ni Ibn Taimiyah lah. Bahkan kita tengok peradilan moden ni lah. Di Mesir, di Syria ada apa tak. Banyak pendapat Ibn Taimiyah pakai kerana lebih sesuai dengan realiti ni. Pertama tak lelaki tinggal tak lama berapa tahun, tiba-tiba mengaku tak lelaki balik, orang cerai sudah ada mahkamah. Kira putus ikut mahkamah tu lah. Dan nikah orang lain kan kira boleh tak. Nikah cerai ni bukanlah dengan semata-mata kuasa kuasa suami saja dah. Ada benda-benda kita bicara sebenarnya fasakh pun boleh ditentukan oleh mahkamah. Jadi begitu kuasa KJF ada apa kuasa KJF jika nak kembali pada suami pertama sama dah. Jadi apabila suami pertama pemerintah tu kata dah qadi hakim tu putus dah dia ni cerailah pasal cukup iddah yang habis dah. Maksudnya bila nikah boleh ada balik untuk lelaki lama dah. Tengok anggap tak mati lagi kau gapo kau dah. Masih ada lagi pernikahan pertama. Seolah-olah ni anggap keputusan hakim tak ada nilai lagi tu lah. Buat tak ada pedah cara dia mahkamah tiba-tiba batal oleh nikah. Jadi kita anggaplah pendapat yang kuat di sini ialah pendapat Ibn Taimiyah. Itu apabila diputuskan oleh hakim pemerintah kira putuslah tak. Kira cerai sungguh lah. Walaupun suami tak kata tolak pun cerai sungguh. Kerana diputuskan oleh mahkamah. Mahkamah ni kuat lah macam kita kena berbicara kita tak fiqh ni siapa semuanya jemaah ni 40 orang lah, 5 orang lah, 12 orang lah, 50 orang lah, macam-macam pendapat lah. Jadi sebenarnya kita panjang perbahasan ulama kalau pemerintah setuju 4 orang ke 5 orang boleh buat semuanya jemaah sah lah. Pemutusnya adalah pemerintah. Dia pemerintah kata boleh lah macam cerai gini. Dia pemerintah kata cerai sebenarnya lebih besar daripada diri sendiri lah.
Tapi untuk lelaki dia kata cerai dengan pemerintah kata cerai. Sebenarnya sah pemerintah kali kira dah. Pasal pemerintah ni ada kuasa lebih besar untuk maslahat masyarakat umum dia. Tengoklah ni lah dok masjid ni. Mana orang boleh buka masjid mudah-mudah dia. Dia pemerintah kata tak boleh sembahyang amal. Tak boleh katakan pasal dia lebih berkuasa dah. Dan untuk kesatuan pendapat di antara umat ni kata tak hang ni kata gini lah dak. Jadi bilangnya 40 orang gapo dalam sembahyang jemaah ni. Tengok sekarang ni automatik ya. Jadi tak boleh sembahyang jemaah juga dah. Tak cukup. Jadi boleh sembahyang jemaah 5 orang kira boleh sembahyang jemaah juga dah. Walaupun tak cukup 40 dah. Itu kata pemutus, pemerintah ni pemutus. Habis putus kita nak pakai hak dia lah. Okey, penceraian kerana masuk Islamnya salah seorang suami isteri atau kemurtadan salah seorang dari mereka dah. Dalam hal ini ada beberapa keadaan sebagai berikut. Pertama, jika isteri memeluk Islam sementara suaminya masih kafir. Dalam keadaan ini keduanya diceraikan sebab tidak boleh seseorang muslimah diperisterikan oleh lelaki yang kafir. Macam pemain hoki di Pakistan ke apa dah. Di India ke apa dah. Pemain hoki tu. Jadi automatik tercerai lah fasakh ni. Tak boleh daftar perkahwinan negara. Benda ni tak sah dah. Allah Ta'ala firman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kuffar la hunna halal lahum wa la hum yahalluna lahun. Jika kamu telah mengetahui bahawa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang yang kafir, yakni suami-suami mereka. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Surah Al-Mumtahanah, surah ke-10 ayat 10. Para ulama berbeza pendapat mengenai jenis penceraian ini dan tampaknya kesannya. Jika sang suami memeluk Islam setelah itu, dalam hal ini ada 3 pendapat. Masuk Islam bini dulu. Tok laki tak usah masuk Islam lagi. Tok lama tok laki pula masuk Islam. Jadi macam mana perkahwinan dia? Pertama, isteri menjadi tertolak bain dari suaminya sebab keislamannya. Jadi keislaman isteri kali tak? Tertolak bain. Jika suami memeluk Islam setelah itu, walaupun hanya sejenak, maka wajib melangsungkan akad perkahwinan yang baru. Jika perempuan itu rela dah. Inilah pendapat Ibn Abbas, Atta', Tawus dan para ahli fiqh Kufah. Ulama Kufah mensyaratkan telah ditawarkan pada suaminya untuk masuk Islam pada waktu tersebut. Dan suaminya menolak. Syarat lainnya adalah keduanya sama-sama di negeri Islam. 2 syarat lah. Pertama, syarat suami tolak peringkat awal. Lepas tu, dalam negeri Islam lah. Pendapat ini yang dipilih oleh Ibn Munzir. Ada. Mana? Abu Sa'ud. Pendapat ini dipilih oleh Ibn Munzir dan Ibn Hazm. Ini juga satu riwayat dari Imam Ahmad. Hujah mereka adalah. Jadi hujah ni hak kata kena nikah akad baru lah. Dia bini dia masuk Islam, dia tak masuk Islam lagi. Jadi kena apabila dia nak bersama isteri semula, dia kena nikah baru, akad nikah baru dah. Firman Allah Ta'ala lahin, ni hujah pertama nak. Firman Allah Ta'ala lahunna halal lahum wa lahum yahalluna lahun. Mereka tidak halal bagi orang kafir itu dan orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Surah Al-Mumtahanah surah ke-10 ayat 10. Jadi Islam adalah penyebab perpisahan pasangan suami isteri tersebut dan yang menjadi sebab perpisahan mengakibatkan perceraian. Dalam hal lainnya seperti halnya saudara sesuan, khulud dan talak. Jadi dia macam talak ke khulud ke ataupun ada adik-beradik sesuai, ya automatik pisah. Begitu juga automatik berpisah kalau dia seorang masuk Islam, seorang tak. B. Diriwayatkan oleh Ibn Abbas. Ia berkata, jika perempuan Nasrani memeluk Islam sesaat sebelum suaminya, maka ia diharamkan bagi suaminya itu. Jadi isteri masuk Islam, lelaki dia Nasrani tak masuk Islam lagi dah. Automatik jadi haram lalu dah untuk suaminya. Al-Bukhari meriwayatkan secara mu'allaq dengan redaksi penegasan. Riwayat ini disebutkan secara bersambung muttasil oleh Ibnu Abi Syaibah. Dalam riwayat lain disebutkan Islam memisahkan keduanya sebab Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Sanadnya sahih hadis Al-Bukhari. Al-Islam ya'li wa la yu'la alaihna. Atta' yang ketiga, hujah ketiga. Atta' ditanya tentang seorang perempuan dari kafir mu'ahad, yakni non-muslim dalam perjanjian damai. Ada perjanjian damai dengan kerajaan Islam. Dia memeluk Islam. Perempuan itu masuk Islam. Lalu suaminya memeluk Islam dalam waktu iddahnya. Masuk Islam, waktu iddahnya maksudnya dalam 3 kali haid ke apa. Apakah perempuan itu masih tetap isterinya? Ia menjawab tidak, kecuali jika perempuan itu mau menikah dengan akad nikah yang baru. Tidak kena nikah akad nikah baru.
Kalau dia tak ada makpuk dia kafir ke apa, dia kena itulah. Biasa kita ni dia ada mahkamah nikah di bawah Jabatan Agama dah. Okey, pendapat kedua, perempuan itu cerai dari suaminya dan menjalani masa iddah. Jika suaminya meluk Islam dalam waktu iddahnya, maka ia tetap sebagai isterinya lagi. Jika tidak, maka harus dengan akad nikah yang baru. Jika perempuan itu mau menikah lagi dengannya, kalau dia nak lah, isteri dia nak lagi. Inilah pendapat jumhur ulama, yang di antaranya adalah Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Baid. Dan lain-lain lah. Hujah mereka ialah, hujah apa mereka kata, kalau dia bini dia masuk Islam, automatik cerai. Dari masa iddah tu 3 bulan atau 3 kali suci lebih kurang. Lelaki tu tiba masuk Islam sebelum habis iddah dia, nak rujuk dia, boleh ke tak boleh? Dia kata boleh lah. Kalau lebih daripada waktu iddah tu, kena akad nikah barulah. Ini berdasarkan waktu iddah dia lah. Riwayat dari Amru, hujah pertama. Riwayat dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya, dari datuknya, dia mengatakan, Nabi SAW mengembalikan putrinya kepada Abu As bin Ar-Rabi' dengan mahar dan akad nikah yang baru. Hadis ni hadis dhaif, hadis At-Tirmizi, Ibn Majah dan Ahmad. At-Tirmizi juga menilainya dhaif. Ada kata tidak akad nikah ni lah. Jadi Abu As bin Rabi' ni adalah menantu Nabi yang Nabi sayang mana juga lah. Walaupun dia kafir, dia jaga betul isteri dia tu, Zainab ke apa dah. Dia tu anak Nabi lah. Jadi dia ni saling cinta mencintai dengan anak Nabi, dan dia ni hormat Nabi walaupun dia tidak masuk Islam. Tahulah kerana keluarga dia ke apa kan. Jadi lambat masuk Islam dah. Jadi dia ni masuk Islam lepas tu lambat lah, tahun lepas tu dah. Tapi dia tak nikah dengan orang lain dia. Sedangkan Ali Nabi marah. Ali radhiyallahu anhu ni dia siapa dia nak nikah dengan apa anak Abu Jahal dah. Anak Abu Jahal, anak. Tadi Nabi marah lah, menyetok juga Nabi ni kata nikah dengan musuh, anak musuh. Bergabung dia jadi best Jadi natu dia nikah dengan anak musuh Allah, dengan musuh dengan Nabi. Jadi Nabi berapa tak naik angin, marah juga lah dah. Tapi Abu As ni tak. Dia walaupun dia berapa tahun-tahun lepas berpisah, dia hantar isteri dia ke Madinah. Sebab lepas dia tak masuk Islam kat, dia kena hantar bini dia. Dia hantar bini dia hijrah. Dia hantar sungguh-sungguh dah. Lepas tu, dia kelik kat. Gitulah. Tapi tak nikah. Dia tak nikah dengan orang lain ke apa. Siapa lah. Dia pergi pula, entawai lah dia. Anak dia siapa. Nak bebaskan suaminya beri kalung ke apa. Siapa Nabi tiuk juga lah. Sedih juga lah. Nak bunyinya Abang As Berabi' ni kalau nak kira menatu hak Nabi saya lebih dia lah daripada Ali tu dah, kalau nak kira dah. Tapi Syiah ni tak timbul lah tu, dia kira Ali lah. Kira Nabi saja dah. Okay, Mujahid mengatakan B, jika suami memeluk Islam ketika isteri masih dalam waktu iddah, maka suami itu boleh menikahinya. Mujahid kata lah. Hadis Al-Bukhari secara mu'allaq dan disebutkan secara bersama oleh At-Tabari. C, yang ketiga, hujah ketiga dah. Ibn Abdul Bar mengklaim adanya ijma' tentang tidak bolehnya memutuskan tetapnya seorang perempuan muslimah dalam ikatan pernikahan dengan lelaki kafir jika suami memeluk Islam belakangan daripada isterinya hingga habis waktu iddahnya. Namun klaim ini tertolak dengan riwayat yang dinukil dari Ali dan An-Nakhai. Dia katanya ada jemuknya. Ibn Abdul Bar kata ijma' kalau siapa dia kena nikah baru jika lebih daripada iddah ni. Tapi ada kata tidak ijma' lah, wallahu alam lah. Ketiga, pendapat ketiga, status perkahwinan suami isteri itu dibekukan. Jika suami memeluk Islam sebelum habis waktu iddah isteri, maka perempuan itu tetap sebagai isterinya. Jika telah habis waktu iddahnya, maka perempuan itu boleh menikah lagi dengan siapa sahaja dan boleh juga menunggu suaminya. Jika kemudian sang suami memeluk Islam, maka ia menjadi isterinya tanpa perlu memperbaharui akad nikahnya. Pendapat ketiga ni, kalau dia lebih waktu iddah pun, kalau bininya kata nak tunggu lagi, tak lelaki dia dah. Dia, walaupun lebih daripada iddah dia, lebih 3 bulan lebih kurang, dia tunggu lagi, nak tunggu, maka tiba-tiba mari lepas 4 bulan, 5 bulan, setahun lepas tu mari tak lelaki dia masuk Islam, automatik dia tak perlu akad nikah yang baru dah. Ini adalah pendapat Umar dan Ali, serta pendapat yang dipilih oleh Ibn Al-Qayyim, As-Sun'ani dan Asy-Syaukani. Hujah mereka adalah sebagai berikut. Jadi pendapat ini ramalah Umar dan Ali, lepas tu Ibn Qayyim, As-San'ani, Asy-Syaukani. Pertama hujah mereka, hadis riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ia mengatakan jika seorang perempuan dari bangsa Arab berhijrah,
maka ia tidak boleh dilamar hinggalah mengalami satu kali haid lalu ia suci. Setelah itu ia halal untuk menikah lagi. Ia kata berkali kali suci, 3 kali dah. Sekali suci. Jika suaminya berhijrah sebelum perempuan itu menikah lagi dengan orang lain, maka dia dikembalikan pada suaminya semula. Hadis Al-Bukhari, dan ini salah satu yang menuai kritik lah. Lihat Muqaddimah Al-Fathul Bari. Jadi ada kitab Sahih Bukhari, walaupun hadis ni Sahih Bukhari, tapi ada ulama kritik. Jangan kita kata bunyi ada kritik dua hadis Sahih Bukhari, maka menentang ijma' ulama umat lah dah. Sebenarnya ada lah. Kalau kita baca syarah-syarah hadis, ada perbahasan ulama tentang beberapa hadis dalam Sahih Bukhari. Bukan mana-mana je. Bukan mana-mana. Tapi kena hujah lah dengan hujah dengan kaedahnya. B dia. Diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW mengembalikan putrinya Zainab kepada Abu Al-As bin Ar-Rabi' setelah berselang 6 tahun. Dah mukis mata ni. 6 tahun Zainab dengan Abu Al-As ni 6 tahun dah. Dia pisah dah. Setelah berselang 6 tahun dengan pernikahannya pertama, dan ia tidak memperbaharui pernikahannya. Nabi pakabui terus ke lelaki dia tu. Tak payah akad nikah baru lah lelaki kau tak. Tapi sanadnya dhaif. Hadis Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan lainnya. Hadis ini memiliki riwayat penguat yang mursal tapi sahih. Jadi dimuatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat, Abdul Razak dan At-Tahawi. Barangkali hadis ini menjadi kuat dengannya. Hadis ini lemah namun ada beberapa riwayat mursal yang menguatkan darjatnya. Ibnu Qayyim mengatakan Abu As membeli Islam pada waktu perjanjian Hudaybiyah. Dekat tahun lepas tu kat. Maksudnya dekat itulah tahun 5 Hijrah nama dia. Sedangkan Zainab telah membeli Islam sejak diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jarak keislaman di antara keduanya 18 tahun. Lama dah. Adapun pernyataan dalam hadis jarak antara keislaman Zainab dengan keislaman Abu As adalah 6 tahun, maka itu hanya dugaan perawi saja, sebab yang dimaksudkan adalah jarak antara hijrahnya Zainab dengan keislaman Abu As. Sebenarnya tidak pisah. Bukan betul hukum syariat ni, dia bukan masuk suami isteri ni berlainan agama terus pisah. Tidak, kecuali pada masa hijrah tu. Start tahun hijrah tu, lepas tu lah, lepas Nabi berada di Madinah, barulah turun ayat Quran yang mengatakan putus antara suami isteri yang berlainan agama dah. Masa tu walaupun berlainan agama untuk lelaki dan bini berlainan agama, Abu As dengan anak Nabi sendiri, bukan ada dan Zainab ni anak Nabi sendiri. Walaupun untuk lelaki dia belum Islam, dia ni Islam, Zainab anak Nabi, maka dia masih suami isteri peringkat awal dah. Kenapa hal tu dia? C, hujah yang ketiga. Diriwayatkan dari Abdullah bin Yazid Al-Khatmi radhiyallahu anhu, dia mengatakan isteri seorang lelaki Nasrani memeluk agama Islam. Maka ia diberi pilihan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jika mahu perempuan itu boleh bercerai dari suaminya, dan jika mahu dia boleh tetap bersama suaminya, yakni menunggu keislamannya. Sanadnya sahih, diriwayatkan oleh Ibn Hazm dan Muhalla. Seperti diketahui, dengan pasti Umar hanyalah memberikan pilihan antara menunggu sang suami hingga Islam lalu ia tetap menjadi isterinya seperti sebelumnya atau bercerai dengannya. Pak kata begitu boleh. Ibn Qayyim berkata, ada hal yang terus berlangsung di kalangan sahabat, iaitu seorang lelaki masuk Islam sebelum isterinya atau isterinya masuk Islam sebelum suaminya. Perkara biasa berlaku dah. Kita tidak mengetahui seorang pun yang memperbaharui pernikahannya sebab keislamannya sama sekali. Tapi yang terjadi adalah satu di antara dua hal. Keduanya bercerai dan perempuan itu menikah lagi dengan pria lain. Atau perempuan itu bersama suaminya meskipun keislamannya terjadi di kemudian hari. Atau sebaliknya, sang isteri yang masuk Islam di kemudian hari. Adapun tentang terjadinya perceraian secara automatik atau memperhatikan waktu iddah, maka kami tidaklah mengetahui bahawa Rasulullah SAW memutuskan dengan salah satu dari sebab dari keduanya. Padahal pada masa Rasulullah SAW, banyak sekali orang yang memeluk Islam dari kalangan lelaki bersama isteri mereka, serta beragamnya jarak antara keislaman suami dan isteri. Ada masuk Islam awal suami, ada masuk Islam awal isteri tak. Jika tidak ada persetujuan dari Rasulullah SAW terhadap pasangan suami isteri untuk tetap pada pernikahan mereka, walau keislaman salah satunya terlambat daripada pasangannya setelah perdamaian Hudaybiyah dan penaklukan kota Mekah, tentu kami menyatakan perceraian automatik terjadi sebab keislaman salah seorang dari pasangan suami isteri dengan tanpa mempertimbangkan waktu iddah. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, lahunna halal lahum wa lahum yahalluna lahun. Mereka tidak halal bagi orang kafir itu dan orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Surah Al-Mumtanah, surah ke-60 ayat 10.
Firman Allah Ta'ala, wala tumsiku bi'isamil kawafir, dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir. Surah Al-Mumtahanah, surah ke-60 ayat 10. Syaukani mengatakan ini pendapat yang sangat bagus dan punya hujah yang kuat. Beginilah pendapat yang kuat mengikut Syekh Abu Malik ni. Abu Malik katakan, memang demikian adanya. Inilah yang ditunjukkan oleh dalil-dalil yang ada, walaupun pendapat kebanyakan ulama melisihinya. Namun di sini ada catatan yang mesti diperhatikan. Pernyataan kami, isteri tetap bersama suaminya dengan akad yang pertama walaupun keislaman suaminya yang terlambat selama isteri belum menikah dengan pria lain. Ini bukan bererti bahawasanya perempuan itu adalah isterinya selama belum menikah lagi dah. Mungkin macam bicebak Tok Laki Hilir sebelum ni. Alasannya perempuan itu diharamkan bagi suaminya berdasarkan ayat Quran yang telah jelas terang dah. Ayat Quran itu jelas terang kata putus terus dah. Oleh kerana itu, perempuan itu tidak boleh tetap tinggal di rumah suaminya sebab ia menjadi perempuan asing bagi suaminya. Berbeza dengan fatwa yang dikeluarkan pada masa sekarang oleh sebahagian penyandang gelar doktor yang berwawasan liberal. Mereka mengatakan kita halalkan yang haram bagi perempuan itu untuk memotivasikan suaminya masuk Islam. Kalau bini masuk Islam, tak usah lagi daripada rumah, duduklah sekarang tak lelaki kafir tu, supaya dia boleh masuk Islam daripada lepas ni. Tak boleh lah, tu liberal lah. Islam liberal ke apalah. Kami berlindung kepada Allah dari kenistaan ini. Abu Malik katakan kesimpulannya, jika sang suami meluk Islam setelah isterinya lalu mendapatinya masih sendirian dan belum nikah lagi, maka dia lebih berhak terhadap isterinya itu dan tidak perlu memperbaharui akad nikahnya. Wallahu a'lam. Yang kedua, jika suami meluk Islam sementara isteri masih kafir, dalam keadaan ini ada dua keadaan sebagai berikut. Jika perempuan itu ahli kitab Nasrani dan Yahudi, maka suami isteri tetap dalam ikatan pernikahan lagi. Sebab pernikahan seorang Muslim dengan wanita ahli kitab adalah sah, maka tetapnya ikatan pernikahan tersebut dalam keadaan itu tentulah boleh. B. Jika perempuan itu kafir dan bukan ahli kitab, maka keduanya dipisahkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wala tumsiku bi'asamil kawafir, dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir. Surah Al-Mumtahanah, surah ke-60 ayat 10. Jika kemudian perempuan itu memeluk Islam setelah suaminya, maka itu tak menjadi isterinya dengan pernikahan yang pertama, sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya. 3. Jika salah seorang dari suami isteri yang Muslim itu murtad. Ini murtad pula dah. Dalam keadaan ini, perceraian terjadi di antara keduanya dengan rincian perbezaan pendapat yang sama seperti yang telah dikemukakan pada pembahasan tentang keislaman salah satu di antara kedua pasangan tersebut. Jika seorang yang murtad itu kembali pada Islam, maka hukumnya seperti hukum keislaman orang yang sebelumnya kafir. Mengenai hal ini telah dipaparkan sebelumnya. Dia kata lebih kurang. Dia malah bicara letih, dia bicara dah. Yang pentingnya lebih kurang lah. Masuk Islam ke keluar Islam ke, perbincangan lebih kurang lah. Yang pentingnya pendapat kuatnya kalau baru semata, kalau kita tak penipal waktu tidak. Tapi ikut dalil-dalil tu kata kalau mustahil ni tahu pun Nabi pakai kembali ke Abul As pada Zainab tu, anak Nabi tu. Tapi ada orang kata pula Abul As bin Ar-Rabi' ni Natu Nabi ni Nabi mesti kan wali. Ada orang hujah gitulah, yang hujahnya wali mesti ya boleh lah. Tapi bukan Zainab saja, ada banyak. Dia masuk Islam lewat ni, Nabi seolah tidak ada satu upacara akad nikah baru. Dia pakai automatik lah. Tok lelaki masuk Islam lewat ko, bini masuk Islam lewat ko, semuanya jadi automatik boleh nikah balik semula dah. Mengikut apa yang difahami oleh Ibn Qayyim tadi lah kita bicara ni. Jadi kalau nak suruh mudah kira waktu hid dah. Waktu hid lepas tu kalau nikah dah batal lah. Nikah tu kata nikah lain tak boleh kembali semula dah. Ataupun kalau kita zaman dahulu ni boleh dengar hakim lah, atau qadi dah. Tok hakim qadi tu boleh ganti wali-wali. Yang mana-mana wali tak ada tok wali tu, tak usah penipal terus pada pemerintah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.